Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada anda semua yang sudi hadir secara maya walau dari mana saja anda berada ke program webinar Recycle for the Life Cycle. Saya Rusdi, moderator anda untuk hari ini. Untuk makluman anda semua, webinar ini dianjurkan oleh Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat, Pejabat Penolong Naib Chancellor, Jaringan Industri dan Masyarakat UTM, dengan kerjasama Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar UTM dan juga Tech Capital Mairo Sendirian Berhad. Tujuan webinar ini dianjurkan adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan mengamalkan budaya kitar semula dalam kehidupan kita seharian. Program ini juga bertujuan untuk mendedahkan peserta tentang sistem dan aplikasi teknologi terkini yang berkaitan dengan aktiviti kitar semula. Kita berasa amat bertuah pada hari ini di atas kesudian dua penceramah jemputan yang sangat berpengalaman dalam bidang mereka masing-masing. Pertamanya kita ada Profesor Madya Teknologis Juhari bin Abdul Razak yang merupakan pengarah Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar UTM. Beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dari Kansas State University, Amerika Syarikat dan juga ijazah sarjana dalam bidang Advanced Engineering, Computer Aided Engineering dari Sheffield Hallam University, United Kingdom. Manakala, penceramah kedua, kita sangat berbesar hati juga dengan kehadiran Encik Amir Sobirin dari Tech Capital Mairo Sdn Bhd selaku pengurus projek Go Hijau yang merupakan satu inisiatif khas dalam mengendalikan sistem pengumpulan dan penjualan minyak masak terpakai. Encik Amir merupakan graduan dalam bidang kejuruteraan mekatronik dari Malaysian France Institute, Bangi. Sebelum kita mulakan sesi ceramah kita pada hari ini, suka saya ingatkan bahawa pautan kepada kehadiran boleh didapati di ruangan komen FB Live yang sedang berlangsung sekarang ini. Jika anda perhatikan, terdapat dua pautan yang berbeza. Satunya untuk staf dan pelajar UTM, manakala satu lagi pautan khas untuk orang awam selain daripada warga UTM. Peserta dari kalangan orang awam amat dialu-alukan untuk mengisi borang tersebut bagi melayakkan anda untuk mendapatkan sijil kehadiran secara digital daripada pihak penganjur melalui email. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput penceramah kita yang pertama, Profesor Madya Teknologis Juhari bin Abdul Razak, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Jadi saya akan membicarakan pada ini sedikit atau berkongsi maklumat berkaitan dengan kita semula. Ya. So saya akan kongsikan slide saya. Kejap, ada masalah pula. Okey. Okey, seperti yang dimaklumkan, tajuk kita adalah Recycle for Life Cycle. Ya. Dan dalam bahasa Malaysianya adalah kitar semula untuk kitaran hayat. Ya. Jadi, perkongsian saya akan berkisar kepada salah ejaan kat situ, pengasingan di punca kitar semula. Kemudian kita akan lihat komponen-komponen kitar semula iaitu kertas, plastik, botol kaca, aluminium.
sisa elektronik dan juga minyak masak terpakai. Untuk sisa elektronik saya skip sebenarnya. Kita akan terus daripada aluminium kepada minyak masak terpakai dan akhirnya berkenaan dengan inisiatif yang kami buat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi perkara yang paling penting dalam membicarakan kita semula adalah sebenarnya pengasingan di punca. Kerajaan Malaysia telah pun memulakan inisiatif ini. Kalau kita lihat pada slide itu dalam gambar yang pertama, pelaksanaan pengasingan sistem sisa pepejal ini sebenarnya telah dikuasakan bermula pada 1 September 2015. Telah dimaklumkan, war-warkan dalam media masa semuanya, berkenaan dengan penguasaan pengasingan ini, pengasingan sisa pepejal di rumah pada 1 September 2015. Cuma di penguatkuasaan undang-undang bermula pada 1 Januari 2016. Dan kalau kita lihat kepada slide itu, dia kata tujuan sebagai usaha kerajaan untuk mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelupusan sisa yang kita ketika ini semakin meruncing. Kalau kita lihat kepada tapak pelupusan sisa, ada yang telah dikatakan boleh bertahan antara 15 ke 20 tahun, tetapi apa yang terjadi dalam masa 4 atau 5 tahun dia telah hampir penuh. Jadi ini adalah usaha kerajaan so that kita boleh bersama-sama mengasingkan sisa pepejal kita yang mana boleh dikitar semula, yang mana perlu dilupuskan di tapak pelupusan sisa. Kalau kita lihat kebanyakan kepada sisa organik kita, iaitu sisa di rumah, biasanya perlu dilupuskan di tapak pelupusan sisa pepejal. Nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan itu. Dan kalau kita lihat, saya rasa semua taman perumahan sekarang ini telah pun menggunakan apa yang kita kata pelupusan sisa pepejal sebanyak 2 kali. Jadual kutipan dia sebanyak 2 kali untuk sisa organik rumah. Dan kemudian satu lagi adalah untuk kitar semula. So yang hijau itu kalau kita lihat sekali seminggu, hijau itu adalah sisa kitar semula, yang mana sisa baki adalah yang akan dikutip sebanyak 2 kali satu hari. Contohnya di taman saya, untuk tujuan ini sisa pepejal, sisa baki rumah adalah pada hari Rabu dan hari Sabtu, manakala untuk sisa kitar semula biasanya dikhaskan pada hari Khamis setiap minggu. Jadi kalau kita lihat di situ, sisa baki termasuk antara sisa dapur, sisa makanan, bahan-bahan kotor, lampin pakai buang. Dan juga akan dikutip juga sisa pukal. Contohnya bahan yang telah kita tidak lagi gunakan, contoh dia katil, sofa, peralatan elektrik yang besar. Perlu diletakkan di luar kawasan rumah untuk diangkat pada hari kitar semula. Dan juga sisa kebun. Jadi kalau saya juga pernah potong-potong pokok di luar rumah tu. Jadi untuk diangkat oleh pekerja pada hari kitar semula. Right, untuk sisa kitar semula kita lihat kepada kertas, plastik dan kategori lain-lain, iaitu tin, aluminium, besi, logam, kaca dan seramik, bahan fabrik, kasut, getah dan juga kulit. Kemudian kita ada sisa elektronik, barang elektrik kecil dan juga sisa berbahaya. Jadi kalau kita lihat, dia ada sisa baki dan sisa kitar semula. Ianya sangat penting bagi kita memulakan proses kitar semula. Kalau tanpa pengasingan sisa pepejal, agak susah untuk kita buat kitar semula.
Seterusnya kalau kita lihat, biasanya kalau kita setiap taman perumahan hanya dibekalkan satu tong sampah. Ya, tak kiralah warna apa, warna hijau ke, warna coklat ke, warna kelabu ke, yang itu kita katakan untuk sisa organik. Ya, sisa baki rumah. Ya. Adalah lebih baik kalau kita dapat menyediakan dengan inisiatif sendiri tong-tong sampah yang lain-lain. Ya, contoh dekat sini untuk kertas kita gunakan tong warna biru ataupun plastik warna biru. Ya, selain guna tong, kita boleh gunakan plastik. Kemudian untuk kaca gunakan yang berwarna hijau. Untuk plastik, ya, kita gunakan warna oranye. Ya. Electronic waste kita boleh gunakan warna merah, dan juga untuk logam kita boleh gunakan yang berwarna hijau. Ini adalah hanya sebagai panduan sahaja. Ya. Biasanya apa yang kita buat, sisa kita semula ni kita letakkan di luar daripada tong organik yang disediakan oleh kontraktor sisa pekerjaan. Ya. Seterusnya kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan kita semula. Ya. Biasa kita dengar adalah 3R. Reduce, reuse, recycle. Ya. Kita kurangkan, kita guna semula, dan kita kitar semula. Ya. Itu adalah 3 konsep 3R yang kita ada: reduce, reuse, and recycle. Ya. Kita kurangkan penggunaan bahan tersebut, kita guna semula, dan juga kita kitar semula. Dan untuk yang lebih luas lagi, definisinya, kita gunakan 5R. Kalau kita lihat dekat situ, di tengah, gambar di tengah, rethink, reduce, reuse, renew, recycle. Kita fikirkan semula sama ada kita nak buang ke, kita nak guna semula ke, dan sebagainya. Kita fikir semula, rethink. Reduce tadi kita dah gunakan pengurangan bahan yang kita guna. Reuse kita guna semula. Renew, kalau kita lihat dengan dalam 7R itu adalah juga digunakan sebagai refurbish, renew kita, kita tambah baik semula. Ya? Dan yang terakhir adalah recycle. Dan untuk yang 7R, kita lihat tadi dah ada reuse, recycle, reduce, dan kita tambah dengan refurbish ataupun renew tadi. Ya? Dan juga rethink. Ya? So the next step adalah recover dan juga repair. Kita perbaiki, kita dapat balik recover, kita dapat semula apa yang material yang kita ada. Ya, so ada konsep 3R, 5R, 7R, whatever it is. Ini adalah apa yang dikatakan konsep kita semula. Tak kisah kita gunakan 3R, 5R ataupun 7R, dia punya konsep lebih kurang sama sahaja, ya, daripada 3R. Right. Okay, untuk yang bahan pertama yang kita boleh guna untuk dikitar semula adalah kertas. Ya, banyak kategori kertas yang kita boleh buat untuk kitar semula. Kertas pejabat, ya, banyak kita ada sampul surat, kertas terpakai, ya, dan yang dah bercetak dan sebagainya. Ada banyak sampul surat kita kata yang telah digunakan pakai, dah tak digunakan lagi. Okay? Kita boleh kitar semula. Kemudian banyak kita juga dapat leaflet, brosur daripada pihak luar yang kita kata junk mail, ya, tak digunakan lagi. Kemudian berkaitan dengan majalah-majalah lama, ya, mungkin kita kata dah outdated dan sebagainya, yang kita dah baca and then dah tak diperlukan lagi, mungkin nak dibuang.
Kemudian surat khabar lama, biasa dengar weekend, hari Sabtu, Ahad, biasa lori datang, surat khabar lama, ya. Kemudian kita kata kotak-kotak, ya. Dia ada dua jenis kotak ni, kat sini kotak makanan dan juga kotak cardboard daripada peralatan yang kita beli. So sebenarnya kertas-kertas ini sangat berharga. Ya. Contoh dia, ya, kertas putih. Ya. Kertas putih sebenarnya sangat yang dah bercetak pun, kita kata sangat mahal sebenarnya. 1 kilo lebih kurang dalam 70 sen. Ya. Surat khabar lama mungkin kalau kita jual kepada yang datang ke rumah kita tu mungkin dapat 10 sen atau 20 sen sekilo. Tapi kalau kita jual di tempat kita semula, kita akan dapat lebih tinggi, lebih kurang dalam 30 sen ke 40 sen. Ya. Begitu juga dengan kotak-kotak yang cardboard yang biasanya kita buang sahaja. Ya. Itu perlu kita ingat, kita boleh menambah pendapatan kita, ya, daripada hasil daripada kita semula kertas-kertas ini. Ya. Seterusnya berkaitan dengan plastik. Saya rasa ini sangat-sangat penting sebab kalau kita lihat plastik adalah antara punca pencemaran di Malaysia ini. Ya. Kita biasa the main culprit, saya rasa yang paling teruk sekali adalah botol plastik. Ya. Of course, kalau kita lihat dia adalah satu convenient yang kita boleh gunakan. Menggunakan botol plastik boleh bawa ke mana-mana. Ya. Tetapi apa yang kita telah lakukan adalah penggunaan single use plastik. Ya. So, kalau kita tengok dekat sebelah keterangan itu ada 7 jenis plastik yang kita guna. Ya. So nombor 1, biasanya kalau kita lihat kepada sebarang botol, biasanya dia akan ada dekat bawah tu, dia akan ada nombor dia, nombor 1 hingga nombor 7. Ya. Yang biasa kita tengok dekat botol plastik, botol air itu adalah nombor 1. Yang mana itu adalah kebanyakannya adalah single use plastik. You guna sekali, you perlu buang. Sebab dia ada, kalau kita guna banyak kali, dia akan ada kita kata contamination lah. Ya. Alright. So ini adalah perkara, kalau kita tengok yang plastik nombor 6 tu, kebanyakannya dah kena ban, kena dilarang penjualannya. Tetapi saya masih lagi nampak beberapa tempat, beberapa lokasi masih lagi dijual lah. Dan kemudian kalau kita lihat polystyrene ini telah ditukar kepada plastik. Itu pun sama sahaja, saya rasa kalau kita lihat polystyrene dengan nombor 1 tu lebih kurang sama sahaja masalah dia. Ya. Ambil bertahun-tahun untuk dia biodegradable. Ya. So adalah lebih baik, apa yang kita dapat kat sini adalah untuk kita lupuskan secara baik, ya, dengan betul, baik dan betul kepada tapak kita semula, ya, di kilang-kilang kita semula. Ya. So ini adalah salah satu masalah kepada penggunaan plastik sekali guna. Ya. Biasanya kita akan buang. Dia akan masuk ke dalam longkang, longkang masuk kepada sungai, sungai masuk ke laut. So akhirnya kalau kita lihat, pantai kita telah berubah menjadi tempat pencemaran. Ya. Dan kemudian laut kita juga telah tercemar. Ya. Dan seterusnya kalau kita lihat binatang yang ada di, kita kata marine life, ya, binatang-binatang yang ada di air akan mendapat masalah daripada hasil daripada apa yang dipanggil single use plastik ini. Ya. Kalau kita lihat dekat gambar di sebelah kiri itu, kita kata plastik mengambil masa
antara 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Ya. Dan kalau kita lihat yang baru-baru ini, salah satu sebab dikatakan berlakunya banjir kilat sama ada di Selangor, di Kuala Lumpur adalah longkang tersumbat. Ya, salah satu sebab. Ya. Jadi longkang tersumbat hasil daripada sampah sarap yang dibuang ke dalam longkang. Dan salah satu perkara yang kita lihat adalah banyaknya plastik. Banyaknya plastik. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan botol kaca. Sebenarnya botol kaca adalah salah satu item yang sangat kita kata environmental friendly. Sebab dia boleh dikita semula. Okey. Saya masih ingat pada masa saya masih kecil-kecil dulu, umur antara 4, 5 tahun, 6 tahun, mungkin sekolah rendah, botol air minuman. Kebanyakannya air soft drink. Botol sama ada air Sasi ke, air Orin ke, air Coke ke, adalah daripada botol kaca. Dan botol kaca ini adalah perlu ada deposit dia. So dia hantar satu carton itu dengan botol kaca ini, kalau kita pulang balik setiap botol itu 10 sen. Tetapi masalahnya sekarang botol kaca dah menjadi satu kita kata hasil buangan, tak diterima. Even dekat Melaka pun, kalau tak silap saya, hanya ada satu tempat yang menerima botol kaca, botol kaca untuk dikita semula. Padahal botol kaca adalah satu, seperti yang saya katakan tadi, adalah environmental friendly. Jarang benar kita kata dia hanyut ke laut dan sebagainya. Sebab biasanya botol kaca ini sebab berat untuk dibawa ke mana-mana, so biasanya perlu dilupuskan secara betul. So kalau kita ada industri yang menggunakan, yang boleh lebih aktif dalam pengumpulan botol kaca ini, saya rasa mungkin tak ada masalah untuk botol kaca. Tetapi saya dapat lihat botol kaca dah semakin kurang digunakan dalam konteks untuk penyediaan makanan dan minuman. Dan kita boleh lihat botol kaca boleh ubah suai untuk menjadi pelbagai bentuk produk yang lain. Dan kalau kita lihat, kalau perlu dia boleh dihancurkan, diasingkan, dibersihkan, dicampur dengan bahan-bahan lain, kemudian dilebur semula. Kemudian dimasukkan dalam acuan untuk dapat produk yang lain. Seterusnya berkaitan dengan aluminium. Kalau kita lihat, mungkin boleh dengar dalam radio, pernah dikatakan 75% aluminium yang ada sekarang daripada tahun 1880-an masih lagi digunakan. 75%. Oleh kerana produk dia sangat fleksibel, ringan, dan juga banyak digunakan dalam industri-industri pembinaan, pengeluaran dan produk pengguna. Dan kalau tak silap saya, aluminium ini kalau kita hantar ke kilang kita semula adalah harganya agak mahal. Kalau tak silap saya, antara 70 hingga 90 sen sekilo. Dan yang terakhir yang saya nak highlightkan adalah berkenaan dengan minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai perlu dilupuskan secara betul. Kalau dia tidak dilupuskan secara betul, tuang masuk dalam sinki dan sebagainya, akan menyebabkan kita kata sama ada sinki itu tersumbat dan sebagainya. Jadi sinki boleh tersumbat, longkang pun boleh tersumbat. Ini biasanya terjadi kepada tempat gerai kita kata food court. Kalau dia tak nak menggunakan apa yang dipanggil grease trap, akan menyebabkan
longkang akan tersumbat. So seperti yang saya highlightkan tadi adalah salah satu sebab berlakunya banjir kilat. Ya. Dan kita juga perlu untuk buat minyak masak terpakai ini, ya, untuk menghalang penggunaan minyak masak terpakai diguna semula. Ada yang di reuse. Apa yang dibuat, yang minyak masak terpakai ini ditapis semula, kemudian dijual semula dalam bentuk paket, ya, dengan harga yang agak murah, ya, tetapi sebenarnya adalah tidak sesuai. Sebab salah satu, kalau sebagai seorang Muslim, kita tak tahu minyak itu datang daripada sumber mana. Okay? Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita perlu buat melupuskan ataupun mengitas mula minyak masak terpakai ini di tempat yang betul, ya, yang telah dilisensikan. Ya. Yang kedua, seperti yang katakan tadi, adalah untuk membantu industri biodiesel. So di Melaka telah di-highlightkan salah satu effort, inisiatif untuk pengumpulan minyak masak terpakai ini adalah untuk membantu industri dalam kita kata untuk biodiesel, minyak biodiesel lah, ya. Dan of course, bila kita semula minyak masak terpakai ini secara betul akan dapat membantu melindungi alam sekitar, ya. Dan di UTM kita telah pun sejak tahun 2015 lagi kita telah pun melakukan inisiatif ini dengan mengumpulkan minyak masak terpakai, ya. Dan kita telah berjaya lah dalam konteks ini untuk mengumpulkan minyak masak terpakai ini dan kemudian menjualnya kepada kontraktor-kontraktor yang berlesen yang telah pun diluluskan oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Okay. Inisiatif UTM dalam kaedah kita semula ini adalah apa yang kami buat dalam program penghayatan alam sekitar. Dan program alam sekitar ini telah pun kita jalankan seperti yang saya katakan tadi bermula pada tahun 2015 lagi. Ya. Mungkin nama ini berbeza tetapi telah pun dijalankan sejak tahun 2015. Ya. Dan ini adalah poster daripada tahun 2000 tahun lepas yang mana kita telah buat hari kita semula. Kita buat sebanyak kalau tak silap saya 2 atau 3 kali pada tahun lepas. Yang pertama yang mana kita lakukan pada 21 April 2021 dan kita kutip minyak masak terpakai, kertas, botol plastik dan juga e-waste. Ya. Dan ini adalah hasilnya, kertas kardbord, ya, kertas-kertas pejabat, ya, dan juga kita lihat plastik, botol plastik minuman, ya. Dan inisiatif minyak masak terpakai, kalau kita lihat di situ, kita pada masa ini kita telah untuk kita beli minyak masak terpakai itu dalam konteks RM1 1 kilogram, ya. Dan ada juga yang telah pun menginfakkan minyak masak terpakai itu kepada kami lah, ya, untuk kami jual, ya. Dan apa yang terjadi adalah kami ada program Ceria Ramadan, ya, yang mana kami kumpulkan minyak masak terpakai ini kami jual dan hasil penjualan tersebut kami telah pun gunakan untuk contohnya memberikan kepada rumah orang tua dan juga rumah anak yatim dan yang miskin. Dan setelah itu kita juga telah adakan inisiatif untuk memberi bantuan kepada keluarga staf UTM yang telah pun meninggal dunia, ya. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang kami rasakan kepada sebagai untuk memberikan peluang memberi sedekah yang mana yang menginfakkan minyak masak terpakai mereka yang telah pun tak digunakan lagi. Jadi apa yang kami dapat kami kembalikan kepada yang memerlukan.
Saya rasa itu saja untuk petang ini. Mungkin jika ada soalan, mungkin kita boleh bincang selepas ini. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Johari di atas sesi perkongsian yang begitu informatif sebentar tadi. Jadi kita dapat lihat antara inisiatif ataupun usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka dalam menyemarakkan lagi aktiviti kitar semula di kalangan warga UTM sendiri. Sebelum kita beralih ke pencerahan seterusnya, suka saya ingatkan sekali lagi kepada semua yang hadir untuk mengisi borang kedatangan melalui pautan yang dikongsikan. Juga mohon maaf di atas kesilapan teknikal pada pautan yang dikongsikan untuk pelajar dan staf UTM sebentar tadi. Walau bagaimanapun, pautan yang betul yang telah dibetulkan telah pun dikemas kini di bahagian ruangan komen yang telah ditipinkan. So diharapkan kepada mana-mana pelajar dan juga staf UTM yang sedang mengikuti program ini untuk mengisi borang kehadiran melalui pautan tersebut. Mohon maaf sekali lagi atas kesilapan yang berlaku. Selain daripada itu, juga sekiranya terdapat sebarang bentuk persoalan untuk ditujukan kepada penceramah, anda semua dialu-alukan untuk meninggalkan soalan tersebut di ruang komen untuk dibaca selepas kita mendengar ceramah daripada penceramah kita yang kedua. Baiklah, seterusnya, sebentar tadi kita dah lihat di akhir perkongsian Profesor Madya, penceramah yang pertama tadi tentang pengumpulan minyak masak terpakai yang diusahakan oleh UTM. Dan seterusnya kita akan lihat dengan lebih mendalam inisiatif ataupun projek yang sedang dijalankan oleh penceramah kita dan juga timnya dalam mengaplikasikan teknologi untuk aktiviti kitar semula minyak masak terpakai. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Amir Sobirin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Dengar? Yep. Dengar, okey. Okey, terima kasih Dr. Rusdi dan Profesor Madya Johari. Okey, sebelum saya mulakan, saya terangkan, saya share skrin dululah. Nampak? Nampak tak? Okey, dah nampak. Nampak, okey. Okey, okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk recycle for the life cycle, sebelum saya mula, saya ingin beri satu gambaran yang mana kita semua tahu sebuah rumah ni, kalau satu rumah, sebelum sebuah rumah tu dia dibina, para arkitek akan menyediakan pelan rumah bangunan tersebut. Okey, cuba kita perhatikan setiap saluran air dalam sebuah rumah, pelan rumah tu sudah ditentukan dan sudah ada laluan masing-masing. Contohnya, kita ada air singki yang mana dia dah ada laluan dia tersendiri. And then laluan loji tandas, dia ada septic tank dia. Dekat toilet kita ada flow trap. Lagi satu, kalau di apartment dan flat kita ada rumah sampah dipanggil ataupun bilik sampah untuk setengah kondo. Dan ni adalah contoh septic tank yang ni untuk rumah. Okey. Dan di sini pula di setengah-setengah kedai macam apa Encik Johari tadi nyatakan, setengah kedai dia akan ada pasang grease trap.
yang mana usually grease trap ni dia dipasang di bawah lantai. Contoh-contoh macam franchise McD ataupun KFC, usually dia orang ada. Okay. And then di rumah pula kita tak ada. Setengah kedai pun tak ada. So what happen is rakyat akan buang di longkang. Ada setengah pihak dia akan implement grease trap sendiri dia atas ikhtiar masing-masing, tapi berdasarkan apa yang kami perolehi, feedback yang kami perolehi melalui untuk sistem grease trap ni, ada yang mereka dia orang tak servis pun benda ni, dan yang mana dipasang saja sebab atas dasar geli dan kurang enak bau dia. So at the end dia maintainkan benda tu bawah sinki rumah dia. Jadi berdasarkan situasi yang dinyatakan tu, maka dengan itu projek Bara Hijau pun dia memperkenalkan satu projek Go Hijau, yang mana Bara Hijau ni dia adalah satu organisasi yang terlibat dalam solving environmental pollution, yang mana mission mereka adalah untuk mewujudkan persekitaran dan sihat untuk generasi akan datang. Visi Bara Hijau ni pula menjadikan yang pertama di kalangan yang lain dan memberi manfaat juga kepada masyarakat persekitaran yang lebih baik. Okey, dan Bara Hijau juga menyediakan platform dan servis untuk residential area. Untuk residential area dan dalam proses pelupusan minyak masak terpakai. Ya, okey, dan Go Hijau pula adalah satu effort yang mana satu usaha yang mana ditubuhkan untuk mencapai misi dan visi Bara Hijau. Dan Go Hijau merupakan satu platform dan servis untuk melupuskan minyak masak terpakai secara sistematik dan untuk mengurangkan masalah pollution di negara kita. Okey. Briefly tentang Go Hijau. Go Hijau adalah sekarang ni adalah satu platform yang mana currently fokus kepada residential area dan residential kawasan penginapan, kawasan perumahan. Yang mana Go Hijau ni adalah satu servis yang mana kami target dia akan jadi satu servis independen dan automated berselari dengan teknologi yang semakin mengembang di negara kita. Contoh Go Hijau, kalau saya boleh main video ni. Tak boleh. Okey, untuk Go Hijau, perkhidmatan Go Hijau, servis dia merupakan penambahbaikan daripada kaedah konvensional yang sekarang sedia ada. Di mana user boleh tuang minyaknya di mesin yang disediakan oleh pihak Go Hijau, dan selepas tuang value user akan nampak value yang dipaparkan, yang mana value tu wajib diisi dalam aplikasi dan payment akan dibayar kepada user melalui Touch and Go e-wallet. Yang tu yang platform dan servis yang Go Hijau providekan currently. Okey. Untuk the flow of Go Hijau ni, sekiranya kita ada minyak masak terpakai, user boleh pilih dua method. Sama ada satu dia nak gunakan servis atau platform Go Hijau, ataupun yang kedua dia nak visit website untuk information. Website untuk Go Hijau currently is barahijau.u.com, dan kami sekarang ni tengah dalam proses untuk buat apps, dah berjaya buat apps actually, yang mana apps kami akan insya-Allah 24 bulan Mac ni akan launch untuk Google Play Store dan Apple App Store. Apps untuk Bara Hijau yang mana user boleh register dan guna servis perkhidmatan Go Hijau ni lah. Okay, ini adalah layout dalam aplikasi Go Hijau, sama ada Android ataupun Apple user lah. Okay. Pembayaran melalui Touch and Go e-wallet. Okay, Touch and Go e-wallet. Okay. So in conclusion, Go Hijau ni dia provide platform untuk community yang mana dia nak menyediakan satu sistematik sistem untuk melupuskan minyak masak terpakai dan selari dengan teknologi yang makin mengembang sekarang. Dalam masa yang sama, Go Hijau juga ingin mencapai carbon footprint, menyelesaikan masalah carbon footprint dan mampu kalau boleh nak mengurangkan masalah carbon footprint.
And then last kali kami Go Hijau juga mengharap untuk membantu generate community untuk generate income, especially mereka yang terkesan dengan COVID-19. So itu sahaja untuk saya present. Sebelum tu saya nak share satu video. Yang mana flow of machine. Okay. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih Encik Amir di atas sesi perkongsian yang begitu menarik, terutamanya tentang mesin layan diri ataupun vending machine, pengumpulan minyak masak terpakai yang untuk pengetahuan semua yang akan turut diletakkan di kawasan kampus UTM. Baiklah, sekarang tibalah masanya untuk sesi soal jawab. Sekiranya masih ada yang di kalangan anda semua yang sedang mengikuti program ini, sekiranya terdapat soalan, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen untuk saya baca dan sampaikan kepada penceramah kita pada hari ini. Vision. Go Hijau ni dia provide platform untuk community yang mana Dapat soalan, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Okey. Saya cek ada tak soalan. Okey, kalau tak ada mungkin saya boleh bertanyakan kepada pengarah KPKA, mewakili UTM lah. Jadi dalam masa terdekat ataupun untuk tahun ni kan, apakah agaknya perancangan terkini lah dalam dari aspek untuk melestarikan lagi alam sekitar, sama ada di UTM ataupun di kalangan komuniti setempat. Kalau ada yang boleh dikongsikan. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita akan lancarkan program penghayatan alam sekitar tidak lama lagi. Memandangkan pelajar pun dah masuk. Sebab the last 2 years apa yang terjadi adalah kita terpaksa buat secara online. So banyak perkara yang kita tak boleh nak buat face to face, memandangkan pelajar pun dah boleh masuk dan mulai 1 April ini kita boleh berinteraksi dengan face to face secara bersemuka. Jadi kita telah pun merancang untuk mengadakan beberapa aktiviti dalam konteks program penghayatan alam sekitar lah. Dan pada tahun ini kita baru-baru ini kita juga telah menerima seorang volunteer daripada Japanese International Cooperation Agency, JICA, yang mana beliau ini saudari Yuka akan berinteraksi secara adalah merupakan seorang pakar dalam kita semula, dan kita telah pun assign setelah
satu sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Tun Razak, sebagai sekolah contoh untuk kita jadikan sebagai pusat kita semula, yang mana kita akan ajar pelajar-pelajar dan juga guru-guru di Sekolah Kebangsaan Tun Razak, ya, untuk bersama-sama menjayakan program kita semula. So itu adalah salah satu kita kata program ataupun aktiviti utama untuk tahun ini yang kita nak lancarkan kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri Melaka. Okey, terima kasih di atas jawapan tersebut. Jadi kita dapat lihatlah dengan adanya penglibatan di peringkat sekolah, terutamanya di kalangan para pelajar, murid-murid sekolah. So ibarat kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari gerbongnya kan. So diharapkan dengan adanya program sebegitu akan dapat lagi memberi kesedaran lebih awal kepada generasi muda supaya pada masa hadapan kita punya persekitaran akan lebih terjagalah daripada apa yang kita ada sekarang. Okey, terima kasih. Okey, kemudian ada soalan daripada nama dia ni macam nak marketing je. Okey, daripada Tella Kek Lapis Sarawak. Okey, dia tanya mesin minyak masak tu akan diletakkan di mana? Okey. Buat masa sebenarnya saya akan sharekan di hujung webinar ni tentang soft launch penempatan mesin minyak terpakai di UTM. Okey. So buat masa ni sebelum kita rasmikan, kita tak boleh nak reveal secara detail lagi lah. So insyaAllah selepas majlis rasmian nanti, hebahan tentang di mana anda boleh dapat gunakan mesin ini nanti kita akan hebahkan kepada seluruh warga UTM dan juga seluruh warga komuniti di sekitar UTM lah. Wadah Bahagia Betul, terima kasih di atas persoalan itu. Nampak ada yang minat lah untuk mungkin menjadi first customer untuk mesin tu. Okay. Okay, kemudian mungkin saya boleh juga bertanyakan kepada Encik Amir. Okay, saya pasti selain daripada di bawah program Bara Hijau ni kan, selain daripada Kitar Semula Minyak Masak, apa lagi mungkin projek yang sedang dijalankan atau yang pernah ataupun yang dalam perancangan untuk diadakan untuk menyemarakkan lagi macam ke arah environment sustainability. Yang under Bara Hijau lah maksudnya. Ya, yeah. Ataupun tak kisahlah mana-mana di bawah Mairo, di bawah Mairo. Okey, untuk under Mairo sekarang ni kita ada projek kebun tronik. Kebun tronik yang kebun tronik dan satu lagi ada yang air smart jugalah. And then untuk Bara Hijau pula, untuk Go Hijau pula, dia ada integration of Go Hijau dengan kita bantu lah, maknanya in future, maknanya yang tu adalah improvise ataupun satu complete system untuk yang Go Hijau yang kita nak implement in future, insyaAllah. Cuma sekarang ni Go Hijau ni ditumpukan untuk minyak masak terpakai, and then kalau ada peluang maybe dia akan sistem ni akan diguna untuk other thing yang boleh recycle, contohnya minyak enjin, minyak hidrolik atau other minyak lain lah, yang dan kemudian akan ada integration dengan satu lagi projek yang which is still lagi dalam planning lah untuk tu yang kita bantu. Okay. Menarik. So diharapkan kita punya projek dengan UTM yang Go Hijau yang akan dilancarkan ni akan menjadi titik mula yang baiklah untuk next projek kan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so saya lihat kat sini, okay, ada lagi soalan daripada, banyak pula last minute ni. Okay, ini soalan daripada Ila Lala dia tanya, adakah aplikasi tersebut hanya untuk minyak masak sahaja
berdasarkan tadi tu setakat ni untuk minyak masak saja kan? Yes. Untuk kertas, plastik, aluminium boleh sekali ke? Ni tanya. InsyaAllah yang boleh in future. Itu in future lah. Sekarang ni mesin ni khas untuk Minyak masak terpakai. Yes. Kemudian ada soalan daripada Senyum Channel. Oh, sama juga. Selain minyak masak, ada minyak lain yang boleh recycle tak? Ini pun next lah kan. Sekarang ni hanya minyak masak kan. Kemudian minyak masak yang dijual ke mesin minyak tu 1 kilo berapa? Oh, okay. Boleh reveal ke sekarang? Oh, Agak-agak untuk kita orang test sistem ni, kita orang kita letakkan value RM1, RM1.80 untuk 1 kilo, tapi yang tu adalah just untuk test Pilot. run, pilot test. So the actual value tu based on pihak punya decision lah. Okay. So untuk harga yang sebenar tu kita tengoklah macam mana prestasi masa pilot line ni kan. Yes. Diharapkan kepada anda semua yang berada di sekitar UTM ni untuk merealisasikan yang sebenar-benarnya tu, kita support lah yang projek pilot ni. Maksudnya bila kita letak kat UTM tu diharapkan ramailah yang sudi untuk menggunakan menghantar minyak masak terpakai tu, dan daripada situ kita boleh kira betul-betul lah, dan kita boleh reveal lah harga yang bila kita launch betul-betul nanti kan. Yes. Kemudian ada lagi ni daripada Low Hop Chi. Oh, okay. Ini mungkin kita kena PM tepi ya lepas ni. Dia tanya, can we apply to have the machine to place in our factory? So mesin ni boleh diletakkan di mana-mana ke ataupun yang ada sekarang ni untuk UTM je? Saya rasa UTM ni buat masa ni. Buat masa ni memang kita buat, tapi tempat tu tempat tak mempengaruhi kan? Maksudnya tak, sebab dia mesin tu dia stand alone, so maknanya dia tak mempengaruhi sangat. Cuma dari segi logistik tu, maksudnya sekarang ni mesin tu kita hanya ada satu sajalah yang sebab masih lagi peringkat pilot, tapi in future Mr. Hochi, bila kita dah betul-betul verify semua dah boleh function, kita boleh letakkan di mana-mana lah yang organisasi yang berminat untuk menempatkan mesin ni di premis mereka lah. Encik Azman, minyak enjin, setakat ni tak boleh lagi, betul ke? Enjin. Encik Amin, minyak enjin boleh ke mesin ni? Kita belum try lagi, tapi Allah, insyaAllah boleh. Cuma sekarang ni kita buat baru untuk alpha test, dan fokus pada minyak masak dulu lah. Kemudian adakah minyak masak paket tu minyak masak yang diguna semula? Minyak masak paket yang mana yang dalam gambar tadi Bukan, minyak masak paket yang dijual kat kedai kot rasanya. Adakah minyak masak paket tu minyak masak yang diguna semula? Bukan, yang paket tu baru yang mungkin ramai tak tahu kot yang minyak terpakai ni kita bagi kat siapa sebenarnya? Kalau untuk Go Hijau ni, minyak masak yang terkumpul tu, dia Go Hijau dia dah ada dia punya klien sendiri yang mana dia orang pakai ni untuk buat biodiesel. And based on stakeholder punya respon, kalau produk yang dibuat untuk menggunakan minyak masak terpakai, untuk contohnya produk-produk sabun ke apa semua tu, yang tu dia usually kolektor tu dia akan pentingkan datang sumber minyak masak terpakai tu daripada mana. Maknanya dia tak collect randomly lah sebabnya yang tu. Tapi untuk biodiesel dia tak pantau dari segitu lah, dia collect. So mostly untuk use recycle untuk biodiesel balik. Dekat UTM pun sama. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi lah, kita jual kepada kontraktor yang berlesen dengan yang telah diluluskan oleh Pembangunan Teknologi Hijau Melaka. So PTHM biasanya dia akan hantar minyak masak terpakai itu kepada program biodiesel di peringkat negeri. Okay. So jadinya tak perlu risaulah untuk yang hantar minyak tu, dari segi
nak bagi kat siapa tu semua diuruskan oleh pihak maksudnya owner of the machine lah. Ya. Okay. Okay, kita pun tinggal lagi 1 minit lagi. Mungkin saya boleh share slide yang terakhir tentang pelancaran Go Hijau ni. Sekejap ya. Share. Okay. So, boleh nampak kan slide ni? Boleh. Okay, so seperti yang anda semua dapat lihat lah. Ini adalah teaser ataupun lebih kepada hebahan lah tentang apa yang akan berlaku dalam lusa hari Khamis ni akan berlakunya soft launch Go Hijau di mana kita akan tempatkan minyak masak mesin pengumpulan minyak masak terpakai di kampus UTM. Majlis pelancaran ni kita nak jemputlah siapa yang berkelapangan untuk hadir ke kafe FTK di kampus teknologi UTM pada jam 11.30 pagi untuk sama-sama memeriahkan majlis pelancaran Go Hijau ni. Kalau ada yang sedang menonton daripada luar UTM yang berminat untuk mungkin berkolaborasi ataupun untuk menjadi macam ejen yang jual oil collector yang berminat untuk membeli minyak ni daripada mesin ni pun boleh datang dan boleh berjumpa teruslah dengan tim Go Hijau ni sendiri yang akan sama-sama berada pada hari Khamis ni lah. Baiklah. Alhamdulillah berakhirlah sudah sesi webinar kita pada hari ini. Sekejap. Diharapkan anda semua dapat mempelajari sesuatu yang baru daripada webinar ini. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada kedua-dua penceramah kita pada hari ini kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi pengalaman dan juga usaha-usaha yang telah dilakukan dalam menyemarakkan lagi aktiviti kita semula untuk alam sekitar. Dengan itu tidak dilupakan juga terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan juga terima kasih kepada yang bakal menonton siaran rakaman ini yang akan berada di laman Facebook PNC Gym lah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum dan terima kasih. Stop live.